Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khatib. Nama matriks I18203116. InsyaAllah untuk video pembentangan saya untuk kali ini adalah tentang penglibatan tokoh-tokoh perawi dalam meriwayatkan hadis, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Okey, yang pertama kita lihat biodata beliau. Nama beliau adalah Abdul Rahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi Al-Zahrani. Adapun namanya sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur mengatakan nama beliau adalah Abdul Syam. Abu Hurairah berasal daripada kabilah Al-Dusi Al-Yaman. Beliau dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriyah di Dus, iaitu di negeri Yaman. Beliau wafat pada tahun ke-59 Hijriyah, iaitu ketika beliau berumur 78 tahun. Kemudian beliau memeluk Islam agak lambat kalau nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, iaitu pada tahun ke-7 Hijriyah ketika Rasulullah SAW berangkat menuju ke Khaybar. Beliau digelar Abu Hurairah kerana kegemarannya bermain dengan anak kucing. Ada satu kisah di mana pada waktu ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada beliau apakah yang ada di dalam baju beliau. Namun Abu Hurairah pun mengeluarkan daripada baju beliau, iaitu seekor anak kucing. Lalu daripada situlah Rasulullah SAW menggelar beliau sebagai Abu Hurairah. Seterusnya kita lihat pula sifat beliau sebagai seorang perawi. Yang pertama, beliau iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan seorang perawi yang sentiasa bermuzakarah. Abu Hurairah selalu mengabdikan dirinya dan juga meneladani Rasulullah SAW dalam segala aspek hidupnya. Dalam usahanya untuk memelihara pengetahuan ataupun ajaran yang ditimba dari Rasulullah, Abu Hurairah sentiasa bermujahadah dan selalu meluangkan masanya untuk berzikir dan bermuzakarah. Abu Hurairah sendiri pernah berkata, aku membahagi malam menjadi 3 bahagian. Yang pertama, sepertiga untuk solat, untuk beliau solat, sepertiga lagi untuk beliau tidur, dan sepertiga lagi untuk mempelajari hadis. Seterusnya, sifat seterusnya adalah perawi yang adil. Sayyidina Umar, iaitu sahabat beliau, memberi izin kepada beliau untuk meriwayatkan hadis Nabi kerana Abu Hurairah pernah berkata, di mana Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang sengaja membohongiku maka tempatnya adalah neraka. Lalu Abu Hurairah pernah berkata kepada Sayyidina Umar, di mana beliau berkata, aku juga takut akan ancaman ini. Di sini kita dapat lihat Abu Hurairah sendiri takut dengan kata-kata Nabi, iaitu siapa yang membohongi kata-kata Rasulullah maka tempatnya adalah neraka. Jadi selepas Sayyidina Umar mendengar kata-kata tersebut daripada Abu Hurairah, lalu Sayyidina Umar pun memberi keizinan untuk Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadis. Bukan itu saja, para sahabat juga dan Rasulullah sendiri menilai secara positif terutamanya kehadiran Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi yang selalu menemaninya, yang paling dekat dengan Nabi, yang banyak menghafal dan meriwayatkan hadis. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang rajin dan luar biasa. Kebaikannya
kebaikannya itu sendiri disaksikan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri, yang mana secara tradisinya tidak mungkin Abu Hurairah akan berdusta ataupun berbohong. Sifat yang seterusnya adalah beliau merupakan perawi yang sangat tekun dalam mempelajari hadis. Abu Hurairah dia sedar bahawa dia memang salah seorang sahabat yang agak lambat memeluk Islam, namun kenyataan ini membuatkannya bertekad untuk mengejar ketinggalannya dalam membelajar ilmu berkaitan dengan Islam. Rasulullah iaitu dia banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus dan tekun mengikuti majlis Rasulullah. Abu Hurairah juga pernah berkata, "Ketahuilah bahawa sahabat-sahabatku iaitu daripada kaum Muhajirin, di mana mereka ini sibuk dengan berniaga di pasar, adapun sahabat-sahabat dia yang lain kaum Ansar, di mana mereka ini sibuk dengan menjaga ladang masing-masing. Tetapi Abu Hurairah sendiri berkata, sedangkan aku ini adalah orang yang miskin yang sering menghadiri perhimpunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu ketika itu aku hadir ketika yang lain tidak hadir." Jelas dekat sini kita boleh lihat bahawa Abu Hurairah ini benar-benar fokus menemani Nabi selama jangka waktu itu. Dia tidak sibuk untuk melakukan aktiviti lain. Dia hanya mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Dia banyak mengikuti Nabi. Seterusnya kita lihat pula penglibatan Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama, Abu Hurairah ni merupakan sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Imam Syafi'i pernah berkata, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal hadis kalau kita nak dibandingi dengan perawi-perawi yang lain pada waktu ketika itu. Manakala dalam satu riwayat yang lain pula, Imam Bukhari ada menyebut tercatat lebih 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan juga tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Harus juga kita ketahui bahawasanya Abu Hurairah bukan sahaja dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sahaja, namun beliau juga turut meriwayatkan hadis daripada para sahabat, iaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ubay bin Ka'ab, Uthman bin Affan dan juga Aisyah radhiyallahu anhu. Faktor ini akhirnya menjadikan beliau sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 5,374 hadis. Seterusnya adalah penglibatannya dalam meriwayatkan hadis, iaitu beliau banyak menyebarkan hadis. Sebagaimana yang kita ketahui, Abu Hurairah ni beliau merupakan ahli suffah yang banyak menghabiskan masanya di Masjid Nabawi. Selepas pengislamannya, beliau banyak menghabiskan masa dengan mempelajari hadis dan juga beliau banyak mengajar di Masjid Nabawi. Itu dia mengajar, menyebarkan ilmu-ilmu hadis. Bahkan setiap masa beliau akan sentiasa mengulangi dan membaca hadis-hadis yang dihafalnya, tidak kira sama ada di jalan, di perjalanan, di rumah, siang atau malam. Tidak kira waktu, beliau hanya banyak menghabiskan masa mengulangi dan membaca hadis. Dan yang terakhir adalah beliau menjadi sumber rujukan. Penglibatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam periwayatan hadis juga turut diakui oleh para sahabat apabila terdapat para sahabat juga yang lain, mereka juga turut meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Antaranya ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan juga Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan itu saja, pendapat lain juga turut mengatakan bahawa ketokohan beliau, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam meriwayatkan hadis juga dapat dibuktikan apabila ramai para tabi'in juga
turut serta dalam meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Antaranya para tabi'in seperti Abu Idris Al-Hawlani, Abu Ishaq Maula Bani Hashim, Abu Bakar Ibnu Abdul Rahman, Sa'id bin Al-Musayyab dan banyak lagi ya. Itu antara contoh-contoh tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Jadi sekian itu sahaja untuk video presentation saya dalam tajuk tokoh periwayatan hadis, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.